Shalom Bapak Ibu Saudara, 祝你亲爱的弟兄姐妹们平 kita 安。 bersyukur hari ini Tuhan memberi kita kesempatan untuk kita boleh datang kepadanya. 我们要感谢主，因为他今天还给我们一次机会来到他的圣殿当中。 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, 主内主所爱的也是爱主的弟兄姐妹。 hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan 今天上午我们要学习主一个真理， yang terambil dari Mazmur 119, 是取自旧约的诗篇第149篇 baitnya yang ke-105. 第105节。 Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. 你的话是我脚前的灯，是我路上的光。 Puji nama Tuhan. 感谢主， Apa kabar Bapak Ibu Saudara? 弟兄姐妹们，大家好。 Baik ya, puji Tuhan kita Kasih, Cuk. mengawali tahun baru dengan berkat Tuhan yang luar biasa. 我们可以以主特别的恩典来开始我们的新的一年。 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, 主内被主爱是爱主的弟兄姐妹们。 tema kita hari ini adalah firman-Mu terang bagi jalanku. 那我们今天的主题是你的话是我路上的光。 Saya ingat Bapak Ibu Saudara tahun 2008, 我记得在2008年的时候， saya diberi kesempatan untuk melayani di Sumba, NTT. 我得到去 NTT 的一个松巴的城市去侍奉。 Pada saat itu saya melayani daerah pegunungan. 那个时候我在山顶上侍奉的。 Pada tahun itu belum ada listrik Bapak Ibu Saudara, lampu dari PLN itu belum ada pada saat 那个 itu. 时候在那边还没有电流， Sehingga kalau membutuhkan terang biasanya harus pasang lampu yang dikasih dari minyak tanah, kemudian dikasih sumbu seperti itu. 所以我们要用油点起一个灯，就是蓝灯。 Dan posisi jemaat tinggal itu agak jauh dari gereja biasanya. 而且那些会友们都是住在离教堂比较远的地方， Jadi kalau mau berkunjung ke rumah jemaat, 所以当我们要去探访他们的屋子的时候， kita membutuhkan lampu atau terang supaya kita bisa sampai dengan selamat. 我们需要有灯，使我们能够平安的到达他们的家里。 Nah, saya tahu daerahnya seperti itu, jadi sebelum waktu itu saya berangkat pelayanan, saya sengaja beli senter. 那我知道当地的情况，所以当我还没有去侍奉的时候，我就带了电筒。 Supaya dapat menerangi waktu saya berjalan di sana. 所以当我走在马路上，我可以看得见。 Kita bisa bayangkan situasi kalau di atas gunung ya Bapak Ibu, 我们可以想象在山上的情况， biasa sangat gelap. 那是黑漆漆的， Dan tentunya kalau jalan pasti jalan setapak begitu. 那路也是很窄的一条路。 Nah dalam perjalanan tidak jarang kita menjumpai binatang malam begitu yang lewat. 那在半路上，我们经常会遇到那些动物， Bebatuan dan lubang tidak lagi terhindarkan. 那许多石头、许多的动物，我们是无法避免的。 Belum lagi kalau misalnya begitu ya kita belum pernah mengunjungi rumah jemaat, seringkali kita akan menemukan persimpangan-persimpangan jalan di jalan. 还要加上我们在十字路口，我们不知道要向哪个方向走。 Nah oleh sebab itu lampu atau terang atau senter yang saya bawa itu sangat membantu sekali. 因此，当时我带的电筒对我是很有用的东西。 Pernah satu kali pas mau lewat begitu ya, 有一次，当我经过一条路的时候， tiba-tiba terdengar seperti itu. 那我就听见有嘶的声音， Karena saya tidak terbiasa, saya coba cari-cari dengan senter, 因为我很少听见这种声音，所以我用电筒去找。 ternyata ada ular yang lewat. 原来有一条蛇要过马路， Ya bersyukur Bapak Ibu Saudara ada terang yang bisa menyinari sehingga saya tahu ada bahaya di depan saya. 那感谢主，因为我带了电筒，所以我知道照亮了我的路，我知道在前面有蛇。 Nah Bapak Ibu Saudara, paling tidak gambaran firman Tuhan juga seperti itu. 那弟兄姐妹们，上帝的话语也是如此的。 Bagaimana firman Tuhan dikatakan firman-Mu itu terang bagi jalanku. 那在圣经上，在这个经节上很清楚的告诉我们，你的话是我路上的光。
Seperti pelita yang memberikan sinar yang dapat menyinari perjalanan kehidupan kita. 就好像一个灯笼，它能够照亮我们的前途。 Sehingga dalam satu kutipan John Calvin mengutip dalam tulisannya, 所以开尔文在一个他写的书上这样讲， kitab suci adalah pelita yang memandu kita dalam kehidupan yang gelap. 他说圣经是在黑暗中的一个辅导我们的灯。 Tanpa itu kita akan tersesat dalam kebingungan dan dosa. 如果没有这个灯，我们将会迷失于疑惑和罪恶当中。 Bapak Ibu Saudara, tidak bisa dipungkiri di dalam kehidupan kita, 我们无法否认，在我们的每个人生活里面， kita melihat dunia kita ini, 我们看到我们周围的世界， ada banyak hal yang bisa membuat kita bingung, 有许多事情会使我们疑惑， yang juga bisa membuat kita tersesat. 也会使我们迷失。 Baik itu dalam perjalanan iman kita, 不管在我们的信心的旅途上， maupun di dalam jalan kehidupan 或 kita. 者在我们每个人的人生的旅途上， Sehingga kita membutuhkan pelita atau terang itu di dalam hidup kita, 所以我们很需要这个灯或者这个光在我们每个人的生活里面， untuk kita bisa dan boleh menjalani kehidupan ini dengan lebih baik. 使我们能够更好的度过我们每一天的生活。 Sehingga dengan yakin bahwa kebenaran firman Tuhan 所以我们要深信上帝的话语， itu menjadi bagian di dalam hidup kita, 上帝的话语它是真理，它成为我们生活的一部 akan 分， menerangi, 将会照亮、 memandu kita 辅导我们。 dalam kita menjalani kehidupan yang penuh dengan kegelapan. 当我们度过这个充满黑暗的生活， Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, 弟兄姐妹们，今天 kita akan belajar 我们将要学习， kenapa firman Tuhan ini bisa menjadi terang bagi jalan hidup kita. 为什么上帝的话语能成为我们路上的光呢？ Sadar tidak sadar Bapak Ibu Saudara, 我们意识到或者没意识到， dalam kehidupan ini 在我们的生活里面， kita menemui dan menemukan banyak sekali tantangan dan pergumulan 我们会遇到或者遇见许多的生活里面的挑战， yang tidak jarang membuat kita kadang menjadi bingung di dalam kita mengambil jalan mana yang akan kita pilih. 当我们在我们生活的十字路口的时候，我们觉得疑惑，我们不知道要向哪一条路走。 Misalnya saja, 比如说， saya pernah ketemu dengan satu orang Kristen, Bapak Ibu 我 ya. 曾经见到一个弟兄，主内的弟兄， Saya baru mengenal dia memang pada waktu itu. 我当时也是刚刚认识他的。 Setiap awal tahun, 每一年初的时候， dia datang ke satu tempat 他去一个地方， untuk minta petunjuk, 为了要求指导或者指引， minta diramalkan. 他要人在那边为他算命。 Kira-kira tahun ini apa yang akan terjadi di dalam hidupnya? 那今年将在他的生活里面将会发生什么样的事情？ Apakah nasibnya tahun ini baik? 是否他的命运今年的命运是好的， Apakah karirnya baik? 或者他的事业也是好的？ Termasuk kalau ada yang bergumul untuk pasangan hidup, apakah dia juga akan mendapatkan pasangan hidup tahun 也包 ini? 括那些单身汉，他们是否能够在那一年得到配偶？ Dan dia pengen tahu kira-kira perjalanan tahun hidup tahun ini bagaimana ya? 他也很想知道他今年所度过的旅途是什么样的。 Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan ketika ada orang percaya masih melakukan hal-hal yang demikian. 那弟兄姐妹们，我们可以想象到，有一个基督徒，他居然有这样的行为， Bagaimana dia akan menjalani hidupnya hari-harinya? 那么他每一天的生活将要怎么样的度过呢？ Yang pasti mereka pasti akan mengalami yang namanya kebimbangan. 那肯定在他们生活里面有许多犹豫。 Waktu dia datang misalnya ke seseorang yang mengatakan tentang perjalanan hidupnya, 当他到一个算命的先生的时候，他会问他的生命的过程。 tahun ini kamu akan mengalami hal ini, dan hal ini. 所以算命先生会告诉你，你今年会遇到这件事情那件事情。 Mungkin kalau positif dia akan tenang-tenang saja. 如果是正面的事情，他当然是很高兴的。 Tapi misalnya hal yang dia dengar adalah sesuatu yang tidak baik, 但是如果是负面的事呢？ pasti hidupnya akan penuh dengan kegelisahan. 所以他的生活会充满了焦虑。 Nah saudara, apakah kita mau hidup seperti itu mengawali tahun ini juga? 弟兄姐妹们，是否我们也愿意如此的度过我们今年的生活呢？
Saya percaya ini bukan pilihan yang baik di dalam hidup 我 kita. 相信这是在我们生活里面不是一个好的选择。 Dan kita sungguh bersyukur gereja kita mau mengawali ya tema tahun ini ya di bulan Januari minggu pertama. 我们也感谢主，因为我们的教会居然选择了开始我们今年第一次的崇拜会当中的主题， Dengan mengingatkan kita 要提醒我们， bahwa untuk menjalani tahun ini, 为了要度过今年的生活， mari kita jadikan firman Tuhan itu menjadi terang bagi jalan hidup kita. 我们把上帝的话语当作我们每个人路上的光，脚 Nah 前 Bapak 的 Ibu 灯。 Saudara kita akan coba menemukan kira-kira kenapa ya kok firman Tuhan itu bisa menjadi terang bagi 那 jalan 我 hidup 们要 kita. 一起思想，上帝的话语怎么样能够成为我们路上的光，脚前的灯呢？ Di dalam Mazmur 119 ayat yang 105 tadi dikatakan, 在我们所念的刚才旧约诗篇第119篇的第105节， firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. 你的话是我脚前的灯，是我路上的光。 Saya mencoba melihat kata firman-Mu di dalam bagian ini, saudara. 那我要思想就是3个字，你的话。 Nah, kata firman atau kata atau perkataan dalam bagian ini 那在这里的话 memiliki pengertian 有一个意义， mengacu pada penyataan atau wahyu 就是好像上帝所出的言语， yang berasal dari Tuhan. 就是从上帝说的话语。 Artinya apa yang dikatakan, apa yang dituliskan di dalam kebenaran firman Tuhan 就是在上帝真理里面所写的一切， ini adalah perkataan Tuhan 是上帝的话语， yang bukan kata orang 不是人们说的， atau kata-kata sekelompok orang. 或者是一群人说的。 Karena seringkali orang memiliki pemahaman ya perkataan orang itu bisa jadi benar. 因为有的时候我们也会经历到一部分人讲的话是对的， Apalagi kalau yang mengatakannya itu orang yang banyak. 特别是公众都这样说的话， Nah, itu pasti benar. 那应该是对的。 Ternyata belum tentu benar. 原来呢不一定是对的。 Nah, dari sini kita juga menemukan tentang standar satu kebenaran firman Tuhan. 那在这里我们可以知道上帝真理的一个标准， Karena yang berkata, yang mengatakannya adalah Tuhan. 因为是主自己说的。 Sedangkan kalau yang berkata itu manusia, 如果说的是人的话， itu bisa beda-beda kebenarannya. 那他们真理是不一样的。 Jadi kalau kita melihat secara khusus ya Mazmur 119, 如果我们特别看这个诗篇第119篇的话， bait yang ke-105, 我们看到第105节， boleh dikatakan ini menjadi satu inti yang mau disampaikan oleh sang pemazmur. 这可能就是在这个119篇里面最主要的在意， Di mana orang-orang yang memahami pada konteks zaman pemazmur, 就是当诗人的时代， kata atau perkataan 这个言语或者话语， itu bisa jadi berasal dari para pengajar. 有的时候是从那些教师来的， Sehingga ada istilah guru ya, 所以有一个我们说老师或者 digugu dan ditiru. 就是我们要学习他，听他的，也要学习他的。 Kalau yang diajarkan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan gak ada masalah. 如果他这个教师所教的是上帝的话语、上帝的真理，那是没有问题的。 Tapi kalau misalnya kata perkataannya tidak ada dasar kebenaran firman Tuhan, ini menjadi masalah. 但是如果他的话语不是根据上帝的真理，这就成了一个问题了。 Atau yang kedua pada zaman pemazmur, orang yang bisa didengar perkataannya adalah orang tua. 或者就在那个当时的时代，就诗人的时代，能够有很多人听的，就是老人家讲的话， Ya karena orang tua adalah wakil Allah begitu 因 ya. 为老人家是代表上帝的。 Sekali lagi saudara tidak ada masalah kalau orang tua itu adalah orang tua yang takut akan Tuhan. 那如果这个老人家或者家长是敬畏上帝的话，他的话语是可以听的。 Tapi bagaimana ketika orang tua ini adalah orang tua yang tidak takut akan Tuhan? 但是如果这个家长是不敬畏上帝的家长， Apakah perkataannya juga boleh menjadi standar di dalam kehidupan kita dalam menjalani hidup 是 ini? 否他所讲的话语可以成为我们每个人的生活里面的一个生活的标准？ Termasuk zaman-zaman sekarang ya Bapak Ibu Saudara ya. 就是包括在现实， Kadang orang tua juga dijadikan standar. 有的时候家长会成为我们每个人的标准。
Saya menjumpai satu calon pasangan mau menikah begitu ya. 我遇见到一对将要结婚的爱人， Kapan mau menikah? Saya bilang. 就问他你们什么时候结婚？ Nah ini kita masih tunggu tanggal baik katanya. 我们还在等好日子。 Kok tunggu tanggal baik? Apakah tanggal-tanggal yang lain nggak baik? Saya bilang. 我说难道有不好的日子吗？ Lah itu orang tua kami yang menyarankan. 因为那是我们的家长这样建议的， Ini baru satu hal Bapak Ibu Saudara. 这是其中一件事情。 Dan bayangkan kalau ada hal-hal yang lain ketika orang tua yang tidak takut Tuhan memberikan didikan arahan kepada anak-anak mereka. 如果那些不敬畏上帝的家长，他们这样的去教导他们的孩子的话，我们可以想象后果。 Jadi Bapak Ibu Saudara, paling tidak ini cukup menjadi satu pernyataan, menjadi standar bahwa firman Tuhan, penyataan wahyu yang berasal dari Tuhan, ini boleh menjadi standar di dalam hidup kita. 那我们就可以确认这上帝的真理可以成为我们每个人生活里面的标准， Yang tak akan pernah berubah. 是从来 Tak 是 lekang 永 oleh 不改变 waktu,，是永远从 tak 来不 lekang 改 juga 变， oleh zaman. 也不被时代所吞掉。 Karena kalau perkataan guru, orang tua itu bisa berubah dengan perkembangan zaman yang 因为有的时候家长所讲的、老师所讲的都会改变的， firman Tuhan tidak pernah berlalu. 但是上帝的话语没有一点的变化。 Kenapa firman Tuhan boleh menjadi terang dalam perjalanan hidup kita? 为什么主的话语可以成为我们每个人生活里面的光呢？ Selain memang pernyataan atau wahyu yang berasal dari Tuhan, 除了这个话语是从主的口里说出来， kata atau perkataan yang ada di dalamnya juga mengandung kuasa dan otoritas di dalamnya. 那主的言语里面有含着他的权威。 Beda ya kalau perkataan kita manusia begitu. 如果我们人所讲的话 Kata-kata kita tentunya tidak ada kuasa di dalamnya. 是不一样的，我们的话语是没有权威的。 Tapi kalau firman Tuhan, 但是如果是神的话语， itu ada otoritas dan kuasa di 那 dalamnya. 肯定在里面有含着他的权威。 Contoh saja waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi. 就比如说，当上帝创造世界的时候， Dia berfirman, maka semuanya jadi. 他发出语言，所有一切都成就了。 Dalam kisah-kisah perjanjian baru misalnya, 在新约的故事里面， waktu Tuhan mengusir setan begitu 当 ya. 主耶稣赶鬼的时候， Tuhan mengadakan mujizat. 他行神迹的时候， Kita melihat ada kuasa dan otoritas di sana. 我们可以看到主的权威。 Kenapa saudara kita mendasari hal ini? 为什么我们要以上帝的话语成为我们的标准呢？ Karena seringkali kita juga menemukan pemahaman yang seperti ini. 因为经常我们会遇到这种的理解。 Ada orang mengatakan Alkitab itu firman Tuhan. 有的人说圣经是上帝的话语， Tapi ada juga orang mengatakan Alkitab itu berisi firman Tuhan. 但是有的人说圣经里面含有上帝的真理。 Nah, di manakah perbedaannya? 那有什么分别呢？ Alkitab firman Tuhan 圣经是上帝的话语， artinya kita menerima secara keseluruhan 我们那就是说我们接受完整的接受， dari kejadian sampai wahyu adalah firman Tuhan 就是从创世纪到启示录都是上帝的话语， yang hidup dan berotoritas di dalam hidup kita. 也是活的上帝的话语，也是在我们生活里面有权威的话语。 Beda halnya ketika mereka memiliki pemahaman bahwa Alkitab itu berisi firman Tuhan. 那不同的，当一个人理解圣经里面含有 Mereka 上帝的话语， menganggapnya bahwa Alkitab adalah koleksi tulisan yang mencakup firman Tuhan di dalamnya. 他们认为这个圣经里面的所记载的有一部分是上帝的话语。 Artinya ada bagian-bagian tertentu yang firman Tuhan, ada bagian-bagian tertentu yang bukan firman Tuhan. 那就是意思说有一部分是上帝的话语，但是有一部分不是上帝的话语。 Sehingga di dalam penerapannya 因此在我们实现的行为上， kalau firman Tuhan itu memberkati dalam hidupku, 如果上帝的话语是祝福我的生活的话， itu menjadi firman di dalam hidup saya. 那就是在我生活里面上帝的 Tapi 话语。 jika tidak, 但是如果不 maka 是 itu 的话， bukan firman Tuhan. 那就不是上帝的话语。 Berbeda halnya ketika kita menerima Alkitab sebagai firman Tuhan di dalam hidup kita secara keseluruhan. 不同的地方，如果我们接受圣经是上帝的话语，
所有圣经里面所记载都是上帝的话语。 Kita menggunakan, meyakini, dan mempercayainya bahwa semua ada dalam pimpinan Tuhan. 我们相信所有的写这个圣经的学者都是在上帝的引导之下。 Nah inilah saudara yang kita yakini dan kita percayai di dalam iman kita tentang firman Tuhan. 那这是我们应该确认，我们相信这圣经是上帝的话语。 Sehingga ini boleh menjadi dasar yang kuat bagi kita kenapa firman Tuhan boleh menerangi jalan hidup kita. 所以这会成为我们一个好的基础根基。我们把上帝的话语当成我们路上的光。 Saya mencoba melihat kembali Bapak Ibu Saudara kata pelita atau lampu yang diterangkan di dalam Mazmur 119:105 ini. 然后我要在思想，就是在诗篇149篇的第105节里面所谓的灯。 Merujuk pada cahaya yang digunakan untuk menerangi jalan. 这个灯就是能够照亮我们前面的路的光。 Ini lebih spesifik mengacu pada sumber cahaya yang memberikan terang di tengah kegelapan. 这就说明，在我黑暗当中有一个发光的泉源。 Jadi firman Tuhan yang kita yakini ini Bapak Ibu Saudara, 这就是我们所相信的上帝的话语， ini dapat menerangi jalan kehidupan kita. 能够照亮我们每个人的生活的旅途。 Bisa dikatakan lebih dalam yaitu mengacu pada sumber cahaya yang memberikan terang di tengah kegelapan. 那也可以说，这就是我们是趋向在黑暗当中一个能够发光的这个泉源。 Sehingga ketika kita berjalan di dalam kegelapan, 因此，当我们在黑暗当中行走的时候， kita tetap bisa berada di jalan yang aman. 我们仍然可以在安全的路上。 Mungkin jalan kita tidak baik. 可能我们的路不是一条好路， Mungkin di dalam perjalanan kita penuh dengan tantangan. 可能在我们的路上有许多的挑战， Tapi firman terang itu 但是这个圣经是我们的灯， memberikan terang di dalam perjalanan hidup kita. 能够在我们生活旅途里面照亮我们， Sehingga kita tetap bisa berjalan dengan baik. 因此我们能够在我们生活里面很好的行走。 Ya, di tengah perjalanan kehidupan kita menuju tahun 2025 ini, dalam Justru- 1 tahun ke depan, 当我们刚进入了2025年的时候， kita nggak ada yang tahu apa yang akan terjadi. 我们不知道在这一年将会发生的是什么事情。 Tidak ada di antara kita yang bisa meyakini bahwa ini semuanya pasti akan terjadi begini, begini, dan begini. 没有一个人能够确定将会这样的事情发生，那样的事情发生。 Tantangan apa yang akan kita hadapi dalam perjalanan ini? 那我们在我们每个人的生活旅途上会面对什么样的挑战？ Tapi kita memiliki satu keyakinan 但是我们有一个信心， bahwa Tuhan akan menuntun dan menolong kita untuk kita tetap di jalannya yang benar. 那主一定会在那边不断的辅导我们走在他正义的路上， Sehingga kita boleh tetap berdiri dengan tegak, melangkah dengan pasti dalam perjalanan kehidupan kita. 因此我们可以站立得稳，可以以肯定的步伐迈出每一步。 Kenapa hal ini bisa kita percayai? 为什么我们可以相信这件事 Karena 情？ kita percaya akan firman-Nya yang berotoritas dan berkuasa di dalam hidup 因为 kita. 我们相信上帝的话语是蛮有权威的，他在我们生活里面是掌管我们生命和前途。 Sama seperti tadi malam kita tidur. 同样，当我们昨晚睡觉的时候， Kita berdoa supaya bangun dengan tubuh yang baik, kita bisa ibadah. 我们向主祈求祷告，使我们能够有一个好的睡眠，明天能够起来以健康的身体来到主的圣殿来崇拜他。 Tapi siapa yang bisa menjamin kalau pagi tadi kita pasti bangun dengan kondisi yang baik? 但是没有一个人能够保证我们今天的早上能够以健康的身体醒过来。 Itulah iman, keyakinan, pengharapan kita di dalam Dia. 那就是我们对主的信心，对主的盼望。 Sekalipun malam yang penuh misteri, 虽然在蛮有奥秘的黑夜里面， kita yakin dan percaya ketika Tuhan masih memberi kesempatan, kita pasti akan berada di waktu yang saat ini. 我们相信主会带领我们，使我们可以到今天的中午的这个时间。 Kita tidak perlu menjalani hidup dengan penuh ketakutan. 我们不必以胆怯的心来度过我们的生活， Karena kegelapan ini sudah sirna. 因为这个黑暗已经消失了， Dan tinggal terang Tuhan yang senantiasa menerangi perjalanan kehidupan 只 kita. 剩下主的光来照耀我们每个人的路。 Sehingga kata pelita selanjutnya menolong kita menyadari akan terang itu. 所以这个灯是我们能够看到这主耶稣的光亮在照。 Di mana kata terang ini mengacu pada cahaya itu sendiri. 这个光或者亮是趋向这个
光线， yang akan memberi penerangan 这个光线就是泉源会给我们光 dan 亮， juga memberi bimbingan. 也能够辅导我们。 Demikianlah firman Tuhan itu Bapak Ibu Saudara. 同样的，上帝的话语， Selain dia sebagai sumber terang itu, 它不单单是成为这个发光的泉源， dia akan memberi terang itu. 它也会赐给我们这个光， Sehingga boleh membimbing kita untuk kita boleh tetap hidup sesuai dengan kehendaknya. 而且这光也会能够辅导我们，能够度过我们每天的生活。 Dalam menjalani hidup ini kita juga semakin jelas. 在我们度过每天的生活里面，我们也会清楚知道， Tuhan akan menuntun setiap langkah kehidupan kita. 主会辅导我们的每一步， Sehingga kita boleh melangkah sesuai dengan jalan dan pimpinan 因 Tuhan. 此我们能够按照主的引导、引领、辅导来度过我们每天的生活。 Ada sebagian orang mengabaikan firman Tuhan. 有一部分人他们忽略了上帝的话语， Tapi ada sebagian juga orang akan dengan tetap setia memilih untuk percaya pada firman Tuhan. 但是也有一部分的主内的弟兄姐妹们会不断的抓住上帝的话语，相信依靠上帝的话语。 Perbedaannya di mana? 那分别在哪里呢？ Paling tidak ketika kita menghadapi tantangan pergumulan di dalam hidup. 那就是当我们在我们的生活里面面对许多的挑战、许多的困难， Kalau mereka tidak percaya akan firman Tuhan di dalam hidup mereka, 如果他们不相信上帝的话语，在他们每个人的生活里面， tidak heran mereka akan hidup dengan penuh ketakutan dan kecemasan. 难怪他们会生活在一个惧怕、胆怯的情 Tapi 况当 bagi 中。 orang yang percaya akan kebenaran firman 但 Tuhan, 是对那些相信主的话语的人， dia akan percaya menjalani kehidupannya dengan yakin dan pasti akan pimpinan Tuhan. 他会很肯定的，并且相信主的带领在他的生活里面。 Bahkan dalam menghadapi badai kehidupan, 甚至在他面对生活里面的波浪， dia tidak perlu takut dalam menjalaninya. 他不会惧怕的来面对这个 Karena dia 暴风， tahu Tuhan senantiasa beserta dengan dia. 因为他知道主会常与他同在， Bukan hanya memberi terang di dalam kehidupannya, 主也会赐给他们在生活里面的光亮， tapi dia juga membimbing perjalanan hidup kita untuk kita tetap berada di dalam terang 不 firman. 只赐给他们光亮，但他也会辅导我们每个人的生活。 Sehingga ketika kita berjalan di dalam kehidupan ini, 因此，当我们在我们的生命旅途上行走的时候， di mana kata jalanku yang merujuk pada jalan atau rute yang diambil oleh seseorang ini, 那就是这路是指我们所选择的路。 mengingatkan kita dan mengajak kita kembali 那再次的引导我们， supaya ketika kita memilih jalan atau rute perjalanan hidup kita, 是我们当我们选择我们的路途的时候， kita akan sesuaikan dengan jalan kehendak dan rute yang Tuhan kehendaki. 我们会按照主为我们所准备的路途去走。 Jadi inilah firman Tuhan itu saudara yang menjadi terang di dalam jalan kehidupan kita. 那是因为上帝的话语已经在我们生活里面成为我们路上的光， Di mana firman-Nya tidak pernah berubah, 他的话语永不改变的， dia berotoritas, 他是蛮有权威的上 dia akan 帝， menolong di dalam kita menemukan terang 他 itu, 会帮助我们去找这个光， memberikan terang itu di dalam jalan hidup kita, 也赐给我们在我们生活里面我们所需要 membimbing 的光， perjalanan hidup 也 kita, 辅导我们的生活。 termasuk setiap jalan yang hari ini kita akan lalui. 也就是包括我们今天所要经过的所有的路途， Dan kita mau supaya Tuhanlah yang menuntun setiap langkah dalam perjalanan hidup kita. 我们也很愿意让主来带领、来辅导我们每个人生活的旅程。 Saudara, bagaimana dalam perjalanan hidup kita hari-hari ini? 那弟兄姐妹们，在我们每个人的生活旅途上是怎样呢？ Apakah kita juga sudah menjadikan firman Tuhan itu menjadi terang dalam perjalanan hidup kita? 是否我们已经把上帝的话语当作我们路上的光、脚前的灯？ Ada satu tokoh anak muda di dalam Alkitab 有一个年轻人在圣经里面所 yang bernama 记载， Timotius, 他的名字叫提 di 摩太， mana sejak kecil 他从小 dia sudah dididik, diarahkan oleh orang tuanya untuk mengenal firman Tuhan. 就是被他的母亲教导怎么样活在上帝的真理里面。 Dan ternyata orang tuanya Timotius juga dulunya dididik, dibesarkan dengan kebenaran firman Tuhan oleh orang tuanya juga. 而且他的母亲也是被他的母亲所引导带领，他生活在上帝的真理。
Sehingga dalam perjalanan hidupnya dia boleh sungguh-sungguh mengalami pimpinan penyertaan firman Tuhan. 因此，在他的生活里面，他会感受到上帝的带领和看顾保守。 Dan juga dia boleh mendapatkan bimbingan dari Rasul Paulus dalam pertumbuhan imannya. 他也能够得到使徒保罗的辅导，在他的信心的旅程。 Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 misalnya, 在提摩太的后书第3章 dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 提摩太后书的第3章第16节，圣经都是神所默示的，与教训、督责、使人归正、教导人学义，都是有益的。 Sebagai anak muda bukan hal yang mudah di dalam dia menjalani kehidupannya. 成为一个年轻人不是一件很容易的事情，他能够度过一个正确的正义的生活， Ada banyak tantangan yang dia hadapi. 他会面对许多的挑战。 Tapi bersyukur orang tua Timotius sangat peduli akan kerohanian anaknya. 但是感谢主，因为他的母亲很在乎他的灵命的生 Sehingga 活， sejak kecil dia sudah dididik dan diperkenalkan akan firman Tuhan. 因此从小他的母亲就已经给他介绍就圣经里面的真理，上帝的真理。 Dan bersyukur saat dia dewasa, tumbuh menjadi pemuda, dia juga boleh didampingi oleh Rasul Paulus. 当他长大的时候，他年轻的时候，有使徒保罗在那边辅导他。 Sehingga ketika dia mendengar kembali akan pimpinan dan kebenaran firman Tuhan di dalam hidupnya, 因此，当他听到上帝的真理的时候， imannya boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. 他的信心会不断的成长。 Misalnya kita bisa melihat dari bagian ini bagaimana manfaat firman Tuhan yang boleh dirasakan. 那就好像我们在这个提摩太后书的第3章第16节里面看到上帝的话语的作用。 Yang pertama manfaatnya untuk mengajar. 那第一个用途是为了要教训。 Bagaimana Alkitab mengajarkan kita akan kebenaran tentang Allah, hidup, dan juga keselamatan. 那就圣经教导我们关于真理，还有生命，还有上帝的事。 Melalui pengajaran firman Allah, kita diberikan petunjuk tentang bagaimana kita hidup yang benar dan sesuai dengan kehendaknya. 那通过这个教训，圣经里面所教训我们的，我们知道怎么样有一个正义的好的生活。 Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau menemukan kebenaran yang benar-benar benar, hanya kita dapat di dalam kebenaran firman Tuhan. 所以弟兄姐妹们，如果我们要找到真正的真理，正确的真理，只有在上帝的话语 Kita 里 bisa 面， banyak belajar dari firman Tuhan. 我们可以从上帝的话语里面学习很多的事情。 Tadi dalam satu kesaksian oleh rekan kita yang ditayangkan, 刚才我们所看的一个短的视频里面有一个见证， bagaimana dia berusaha untuk menggali, mendalami, bertanya, memposisikan diri sebagai tokoh yang ada di dalamnya. 那位弟兄他有在那边默想，就是把自己当成是在当时的人的情况当中， Dia boleh menemukan kebenaran itu di dalam dirinya melalui firman Tuhan. 他可以透过这个上帝的真理找到真正的意义，可以对他的生活有意义。 Bagaimana firman Tuhan itu boleh mengajar setiap kita. 那上帝的话语就是这样的来教导我们， Bagaimana semestinya kita menjalani hidup ini. 我们应该怎么样子度过我们每天的生活。 Ini penting bagi kita para orang tua. 这对我们成为家长的人是很重要的。 Kalau anak kita bertumbuh, 如果我们的孩子成长， kita juga mesti bertumbuh. 我们也要不断的成长。 Supaya kita juga bisa mendampingi anak-anak kita di dalam mereka belajar, mengerti akan kebenaran firman Tuhan. 使我们能够陪伴他们、辅导他们来明白上帝的真理。 Masih ingat ya drama Natal kita kemarin? 可能我们还记住我们圣诞节的那个戏剧。 Dia mengerti kebenaran, 他这个人是一位基督徒，他知道上帝的真理， tapi tidak membagikannya. 但是他没有分享给他的家人。 Saya percaya kita bukan tipe orang tua yang seperti itu, bukan. 我相信在位的弟兄姐妹们不是如此的人。 Kita juga pasti akan menjadi orang tua yang rindu anak-anaknya juga boleh bertumbuh mengenal akan kebenaran firman 我 Tuhan. 们肯定成为一个很渴慕我们的孩子能够明白、了解上帝真理的人。家 Mari 长， kita belajar, saudara. 但愿我们也一起来学习。 Dan kita boleh mengajar kebenaran ini kepada anak-anak kita, 学习了以后，我们可以把这个真理教给我们的孩子， kepada cucu-cucu kita. 教我们的孙子们， Ya, mereka kelak menjadi orang-orang yang
kemudian juga akan mengajarkan kepada anak dan cucu-cucu mereka. 而且以后他们也能够同样的教导他们的孩子、他们的孙子。 Selanjutnya saudara, firman Tuhan juga menyatakan kesalahan. 接下去呢，上帝的话语也是读者的。 Boleh dikatakan Alkitab itu berfungsi sebagai cermin yang menunjukkan kekurangan dan dosa kita sebagai manusia. 就是上帝的话语能够责备我们所做的错误，我们所犯的错。 Di mana firman Allah juga boleh menegur kita ketika kita salah dalam kehidupan, baik dalam pemikiran, perkataan maupun dalam tingkah laku kehidupan kita. 就上帝的话语，它能够指责我们，如果在我们的语言、行为、思想里面有错的、歪的地方。 Jadi saudara selain mengajar, memenuhi pengetahuan kita, kehausan kita akan firman Tuhan, ternyata firman Tuhan juga mau menyatakan akan kesalahan kita. 所以除了我们要从上帝的话语学习，有渴慕的心学习他的真理，还有一个就是上帝的话语能够指责我们， Apakah selama ini perkataan kita boleh menjadi berkat? 是否我们以往的话语能够成为别人的祝福？ Apakah cara pikir kita selama ini sudah benar di hadapan 是 Tuhan? 否我们这么久以来的思想在主的面前已经是正确的？ Apakah relasi saya dengan Tuhan selama ini baik-baik saja? 是否我与上帝、与主的关系这么久以来都是很好的？ Apakah relasi keluarga saya hari ini baik-baik dan memuliakan nama Tuhan? 是否我们我大家庭的这个每个人的关系是很好，也是荣耀主名的？ Saudara, firman Tuhan itu seperti cermin yang dapat mengingatkan dan menyadarkan kita. 那上帝的话语就像一个镜子，使我们能够反省自己， Untuk kita boleh mengoreksi diri kita. 使我们能够看到我们自己的错误。 Di mana seringkali kita itu merasa diri kita itu paling benar. 因为许多时候我们会觉得自己是对的，都是对的， Tuhan itu salah, 主是错的， orang lain itu salah. 别人也是错的， Bahkan kadang membuat diri kita, aku ini orang yang tidak berguna. 甚至我们会觉得我们是没有用的人， Apakah demikian? 对的吗？ Kita bisa tanya kepada kebenaran firman Tuhan. 我们可以向上帝的话语学习。 Saudara, selain mengajar, menyatakan kesalahan, firman Tuhan juga boleh menolong kita untuk memperbaiki kelakuan kita. 那除了教导、教训和督责，这个上帝的话也使我们能够归正。 Setelah firman Tuhan yang menyatakan akan kesalahan kita, 当上帝的话已经指责我们的行为、语言， Alkitab juga memberikan cara untuk kita memperbaiki dan mengubah hidup kita agar lebih selaras dengan kebenaran Allah. 圣经也会不断的教导我们怎么样归正，使我们的生活更合神的心意，或者更讨主喜悦。 Jadi setelah kita belajar, kita ngerti firman Tuhan, 当我们学习了上帝话语，我们知道， kita sadar akan kesalahan 我 kita, 们意识到自己的错误， Tuhan juga mau memperbaiki kehidupan kelakuan kita. 主也要修正或者纠正我们每个人的生活， Cara pandang kita bisa diubah. 我们的看法会有改变， Sikap hidup kita juga pasti bisa berubah. 我们的生活态度也有改变。 Contoh misalnya, 比如说， dalam ibadah. 在我们的崇拜当中， Sebelum kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, 当我们还没活在主的真理里面的时候， mungkin ibadah itu akan berbicara tentang saya. 那崇拜或者做礼拜是单单为我自己的利益。 Misalnya, wah senang saya ibadah hari ini, saya senang sekali. 那我们会觉得我今天很高兴参加这个崇拜会， Sesuai dengan kebutuhan saya. 因为那是适合我的需要。 Saudara, mungkin satu sisi itu positif ya, ada satu hal kesadaran. 那在一方面的话，这个是正面的事情， Tapi di sisi yang lain kita lupa 但是在另一个方面，我们忘记了。 bahwa dalam ibadah itu bukan berbicara tentang saya. 那在我们的崇拜当中，崇拜会当中，不是单单关于我， Tapi tentang Tuhan. 当然那是关于主。 Bagaimana kita datang kepada Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan. 我们怎么样来到主的面前来荣耀他的名？ Bukan tentang ibadah hari ini menyenangkan saya. 不是单单说今天的崇拜要讨我的喜悦， Tapi sudahkah ibadah saya hari ini menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan? 但是相反的，是否我今天的崇拜已经讨主喜悦了？ Cara pandang kita jadi berubah, saudara. 那我们的看法是完全的不一 Dalam 样。 kita menjalani hari-hari kita dalam melayani. 我们在侍奉的生活里面，每天的侍奉的生活里面也有改变。 Dalam kita membangun pernikahan. 我们怎么样去建立我们的婚姻？
Jika memang didapati kesalahan di dalam kehidupan pernikahan kita, 如果在我们的婚姻生活里面、家庭生活里面有一些错误， firman Tuhan bisa menolong kehidupan rumah tangga kita. 那上帝的话也会帮助我们。 Sekalipun sudah ada di ujung tanduk, saudara. 可能就在一个很危险的这个境况当中， Saya percaya selalu ada harapan. 我相信都有希望的。 Ketika kita mau menempatkan firman Tuhan itu menjadi dasar dalam pernikahan 当 keluarga 我 kita. 们把上帝的话语当作是我们的生命的蛮有权威的标准， Masuk dalam kehidupan kita dalam bekerja, 或者在我们的工作里面， dalam berelasi dan hal yang 在我 lain. 们跟别人交往的事上， Semua bisa diperbaiki, saudara. 我们所有的事都可以纠正的。 Ketika kita mau menjadikan firman Tuhan itu yang menerangi perjalanan kehidupan kita. 当我们愿意让上帝的话语成为我们路上的光， Selain mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, 除了教训督责和使人归正的， firman Tuhan juga akan mendidik kita hidup di dalam kebenaran. 那上帝的话语也会教导我们在正义里面生活。 Kita akan menjadikan firman Tuhan itu menjadi pedoman di dalam hidup kita. 那我们会把主的话语成为我们生活里面的辅导， Sehingga kita boleh hidup seturut dengan standar kebenaran Allah. 所以我们可以按照主的真理的标准去生活。 Dan bukankah ini kerinduan kita bersama hari ini? 那岂不是我们在位的弟兄姐妹们的所渴慕的事吗？ Tahun-tahun sudah banyak kita lewati. 我们经过许多年的生活， 2024 baru saja kita lewati. 我们刚刚结束了2024年， Tidak sedikit di antara kita mungkin jatuh bangun di dalamnya. 可能在过去的一年当中，我们不断的屡次的失败。 Bukankah kita juga ingin berharap tahun 2025 ini menjadi lebih baik? 那我们岂不是希望在2025年会有更好的生活？ Saudara, jika kita bersama rindu ya, tahun ini menjadi tahun lebih baik dalam hidup kita. 弟兄姐妹们，如果我们每个人都很渴慕今年会成为更好的一年， Izinkanlah firman Tuhan itu mendidik dalam kebenaran dalam hidup kita. 那我们要让上帝的话语在我们心中成为我们生命中的蛮有权威的这个。 Bagaimana sikap kita? 那我们的态度是怎么样呢？ Saudara, Tuhan mau membawa kita untuk membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. 那主要带领我们怎么样去阅读、去思想、去执行他的真理。 Tidak ada pilihan lain, Bapak Ibu Saudara. 没有其他的，没有别的选择， Selain kita mau membaca. 除了我们要阅读。 Buat kita yang terkendala untuk membaca, gereja kita memberikan fasilitas untuk kita bisa dengarkan. 如果我们很懒得去读的话，或者有难处去读的话，我们可以听。 Yang setiap hari Bapak Ibu Saudara bisa dikirim linknya. 每天都会给你们链接，我们可以去通过这个链接去听上帝的话语。 Setelah kita membaca, mari kita juga merenungkan. 当我们看了或者听了上帝的话语之后，我们要思想上帝的话 Apa 语。 yang menjadi pesan Tuhan bagi saya? 那上帝在他的话语里面要对我们说什么？ Apa yang Tuhan inginkan untuk saya lakukan? 那上帝要我在生活里面所做的什么事情？ Dan setelah kita membaca, merenungkan, mari kita juga melakukannya. 当我们思想阅读思想了以后，我们也要成为一个行道者， Maka saudara kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia. 所以我们就会成为有福的人。 Di dalam Mazmur saudara, 在诗篇里面， di sana dikatakan berbahagialah orang. 那就是 Mazmur 1. 诗篇第一篇告诉我们， Dikatakan berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. 唯喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人变为有福。 Kata berbahagialah di sini saudara bukan hanya kata bahagia tetapi diberkatilah orang yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. 在这里说有福的，其实那是指着被祝福的人。 Saudara, kalau kita mau bahagia, kita mau diberkati, mari saudara renungkan, baca dan lakukan firman Tuhan. 如果我们要成为一个有福的人，被主所祝福的人，我们但愿我们一起来阅读、来思想、来执行上帝的话语。 Memang tidak membuat Tuhan tambah cinta sama kita. 我们这样做不会使上帝更爱我们， Karena Tuhan memang sudah sangat cinta pada kita. 因为他本来就已经很爱我们了， Bahkan sampai dia rela memberikan nyawanya bagi kita. 甚至他愿意牺牲自己救赎我们。 Justru membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan.
反而我们来阅读、思想、执行上帝的话语， akan membuat kita makin cinta dan kagum akan Tuhan. 会使我们更加的爱主。 Nah, saudara, gereja menyediakan satu buku renungan ya dalam 1 minggu ini untuk Bapak Ibu Saudara juga nanti bawa, baca, renungkan dan mari kita lakukan bersama. 那就在这个我们的灵修周里面，我们的教会有打印了一本书，就是我们在1周里面的灵修。 Di sana ada beberapa pertanyaan yang akan menolong kita memahami kebenaran firman Tuhan. 在这个1周灵修资料当中，我们也有几个问题是我们需要回 Dan 答的， juga tekad pribadi yang bisa kita lakukan. 也是我们每个人读了上帝的话语之后，我们决志做什么。 Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara pasti mau melakukannya. 我相信弟兄姐妹们肯定愿意去执行的。 Dan mari kita jadikan firman Tuhan yang menjadi terang di dalam jalan langkah hidup kita. 但愿我们都能够把主的话语成为我们路上的光，脚前的灯， Menjalani tahun 2025 ini. 来度过2025年。